Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada semua dalam kelas baru kita. Alhamdulillah malam ni ada muka dan nama yang saya familiar, ada juga muka dan nama yang saya kurang familiar. Kan? Kepada semuanya saya ucapkan selamat datang pada kelas kita. Secara ringkasnya saya nama Muhammad Faiz bin Abdul Karim. Seorang sebelum ini belajar di Yaman, dan alhamdulillah Allah berikan peluang untuk berkongsi baik berkaitan dengan Al-Quran, dan alhamdulillah Allah temukan dengan semua yang sangat bersemangat untuk mempelajari tentang Al-Quran, terutamanya setelah membaca itu nak memahami Al-Quran yang dibaca itu. Alhamdulillah malam ini kita berada pada kelas ayat suruhan dan juga larangan. Jika dilihat dia tidaklah jauh beza pada kelas yang sebelum ini kita lalui, iaitu kelas tadabbur. Cuma beza pada kelas ini ialah istimewanya kelas ini ialah kita hanya fokus pada ayat-ayat berkaitan dengan suruhan dan juga larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi fokus kita hanya pada itu saja. Kan? Kalau tadabbur mungkin kita akan pergi by surah, so kita akan lalu pada setiap ayat dan topiknya pelbagai. Tapi dalam kelas kita ini kita hanya akan fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan suruhan dan juga ayat yang berkaitan dengan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dan cara pemilihan ayat itu mudah. Kita cuma ambil ayat Al-Quran yang berbentuk suruhan dan juga larangan. Kalau dalam terjemahan tu, dekat bahagian belakang tu dia letak perkataan lah. Contoh, bertakwalah, berimanlah, ataupun janganlah. So apa yang ada lah kat belakang tu, so itu kita akan fokus dulu ayat yang sebegitu kerana suruhannya jelas dan larangannya juga jelas. Baik. Kerana kalau kita ambil memang dalam pada setiap ayat itu akan ada suruhannya secara tersembunyi dan juga larangannya yang secara tersirat. Cuma fokus utama kita pada awal, kita nak fokus pada ayat yang jelas ada padanya suruhan dan jelas padanya ada larangan. Dan suruhan dan larangan ini pula kita ambil secara menyeluruh, maknanya semua. Maksudnya walaupun mungkin suruhan itu Allah suruh kepada, contohnya Bani Israel contohnya, kan kita akan ambil juga kalau suruhan itu ataupun larangan itu tidak bercanggahan dengan agama kita, Islam lah, syariat kita. Kerana seperti yang kita tahu, syariat setiap Nabi itu adalah berbeza. Kan syariat pada Nabi Musa dia berbeza dengan syariat kita. Begitu juga syariat Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain, syariat mereka berbeza. Tetapi apa yang sama? Tuhan dia mengajak kepada mengabdikan diri kepada Tuhan yang sama. Kan ubudullah, ajak kepada mengabdikan diri kepada Allah. Tapi cara ibadah itu berbeza. Kan cara beribadah itu berbeza. Maka walaupun contohnya kan Nabi Lut alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim, dia duduk satu zaman ke ataupun berlainan zaman? Berlainan. Berlainan, Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim. Sama. Satu zaman sebab malaikat datang. Sama Ustaz. Sama. Dia duduk pada zaman yang sama. Kenapa? Kerana Nabi Lut itu dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Lut diutus ke bahagian, dua-dua dihantar ke Syam. Cuma Nabi Lut pada bahagian dekat sekitar Jordan, dan Nabi Ibrahim
sekitar Palestin. Jordan dan Palestin jauh ke ataupun sebelah-sebelah? Sebelah. Dia bersempadan. Kan? Tetapi orang Jordan kan, ketika itu dia kena ikut syariat Nabi Lut. Dia tak boleh ikut syariat Nabi Ibrahim walaupun dia sebelah-sebelah. Dan pada zaman yang sama. Kenapa? Kerana kaum itu diutus. Nabi itu diutus pada kaum itu, maka kaum itu kena ikutlah Nabi itu punya syariat. Dia tak boleh ikut yang lain walaupun ada Nabi lain sezaman ataupun bersebelahan di tempat yang mereka. Tak boleh, kena ikut tempat masing-masing. Baik, itu Allah sebutkan kalau kita lihat dalam surah yang kelima, ayat yang ke-48. Ini saya bacakan sahaja pada muka surat 116. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 100, muka surat 116 ayat ke-48. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Poin yang kita nak lihat adalah di sini. Pada potongan ayat, sebentar. Baik. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Terjemahannya, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan atau kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Bagi setiap umat. Allah dah tetapkan syariat yang khusus untuk mereka. Maka sebab itu dalam kita nak bincangkan ayat suruhan dan juga larangan, pengajaran itu kita akan ambil. Ustaz, ulang Ustaz. Ustaz terputus tadi ya. Oh ya. Pada bahagian mana? Pada dalam 15 second sebelum ni. Okey, baik. Ikut. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Terjemahannya, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan atau kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Maksudnya setiap umat dia ada syariat dia yang tersendiri dan cara beragama mereka sendiri. Jadi dia tak sama. Maka ini perkara yang kita nak beri perhatian dalam kita nak mengambil ayat suruhan dan juga ayat larangan. Kenapa? Kerana nanti ada mungkin beberapa ayat yang berbentuk suruhan ataupun larangan yang dia bertentangan dengan agama kita. Kan? Contoh seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini, iaitu dalam syariat Nabi Musa, Allah sebutkan dalam Quran, dan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka bila Bani Israel itu buat salah, apa yang mereka kena lakukan, Allah kata faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu. Sebagai apa? Itu jalan taubat, cara bertaubat pada syariat Nabi Musa, kena bunuh diri. Maka kita tak naklah ambil ayat suruhan tu. Kan tak sesuai dengan, sebab dia bertentangan, dia suruhan tapi dia bertentangan dengan syariat kita. Baik. Yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang kita ambil daripada ayat suruhan dan juga ayat larangan ini, kita telah sebutkan, kita ambil pada semua apa yang Allah sebutkan dalam Quran, walaupun dia bukan pada kita. Dia sebutkan mungkin pada kaum Nabi Musa ataupun Nabi Zakaria ataupun Nabi Ayub, tapi kita ambil. Kenapa? Kerana kaedah dalam tafsir al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil berdasarkan keumuman ayat, bukan kerana pengkhususan sebab itu. Maksudnya sebab turun ayat itu contoh, dan turun kerana kisah kaum Nabi Ibrahim contohnya. Dan lalu Allah perintahkan ini dan juga ini. Tetapi kita tak kata ini untuk Nabi Ibrahim saja, bukan untuk kita. Tak. Pengajaran itu kita ambil secara umum, maka suruhan dan juga larangan yang disebutkan itu, jika ia tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita akan ambil, insya-Allah. Baik. Maka perjalanan kelas kita, insya-Allah, mungkin tak banyak jauh bezanya dengan tadabbur, cuma perbincangan kita lebih berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan suruhan dan juga larangan.
Dan seperti itu juga kelas yang sebelum ini, kan mana ayat yang mungkin kita akan lalu, kan, kita akan baca bersama-sama. Saya sukalah pada setiap kelas saya baca dan kita semua pun sama-sama membaca, kerana paling tidak kalau kata malam tu tak dapatlah ustaz ni cerita apa pun tak faham. Tapi paling tidak kita dah bersama-sama pada malam itu kita membaca beberapa potongan ayat Al-Quran, insya-Allah. Baik, setakat ni je lah. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kelas belum mula, jangan tanya soalan dulu. Baik. InsyaAllah nama kelas kita ayat suruhan dan juga ayat larangan. Singkatan dia ASL. Kalau dalam bahasa Arab kita pernah dengar perkataan ini adalah makna dia sikit kan? Asal. Pernah dengar perkataan asal? Apa maksud asal? Kita mesti biasa dengar. Maksudnya madu. Asal. Maksudnya adalah madu. Maka mudah-mudahan kelas kita ini hasilnya adalah madu. Hasilnya adalah sesuatu yang manis yang kita akan tuai nanti di akhirat, insya-Allah. Kita sedang menanamnya di sini, bunga-bunganya, mudah-mudahan madunya nanti kita akan dapat nanti ketika di akhirat, insya-Allah. Daripada kelas asal kita, kelas madu. Baik. Malam ni insya-Allah kita ayat pertama kita akan bincangkan ayat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11. Kerana kalau kita lihat daripada surah Al-Fatihah hingga pada ayat yang ke-11 ini, inilah dia suruhan ataupun larangan yang pertama yang kita jumpa pada ayat yang ke-11. Baik, kita nak baca dulu ayat ni, insya-Allah. Yang ada mushaf boleh buka mushaf, tak ada boleh lihat di skrin. Baik, pada muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Terjemahan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya orang yang membuat kebaikan. Baik, sebelum saya terlupa, saya saja nak kongsikan apa sahaja ayat yang kita bincangkan dalam kelas kita ini. Nanti apa pengajaran yang kita dapat ataupun apa tindakan kita daripada ayat ini. InsyaAllah kita akan tuliskan dan kita akan compilekan nanti bersama-sama, dan insyaAllah nanti kita bercadang untuk nanti kita sebarkan kepada orang lain sebagai buah tangan hasil daripada kelas ayat suruhan dan larangan kita ni. Setiap ayat nanti kita akan tuliskan apa pengajaran dia, apa tindakan kita daripada ayat suruhan ataupun ayat larangan itu, kita akan compilekan dan kita bercadang untuk print dan beri kepada orang. Ini sebagai buah tangan kita lah, bagi pada anak, dibagi pada cucu kita. Kan mudah-mudahan nanti bila kita dah tak ada, selain daripada mereka melihat gambar ataupun video kita, dia boleh baca buku ayat suruhan dan juga larangan hasil daripada usaha kita bersama-sama memikirkan tentang ayat tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kelas kita ini, Allah berikan taufik, Allah tunjukkan apa yang benar dan Allah jauhkan kita daripada perkara yang batil dan juga salah. Allahumma amin. Baik. Ayat ke-11 daripada surah Al-Baqarah. Apakah larangan yang ada pada ayat ini?
suruhan ataupun larangan. Larangannya adalah la Larangan. tufsidu. Jangan membuat kerosakan. Jangan membuat kerosakan dalam bumi. Janganlah kamu membuat kerosakan di muka Di muka bumi. Ini adalah larangan dia. So ayat ini adalah ayat berbentuk Larangan. larangan. Baik. Apabila kita pernah bincangkan sebelum ini, kebetulan tentang ayat yang lebih kurang begini, kita bincang tentang membuatnya kerosakan. Maka bila kita sebut tentang jangan buat kerosakan, kan? Apa yang kita terfikir mengenai jangan membuat kerosakan? Jangan potong pokok. Macam tak kita faham. fikir adalah jangan potong Tebang pokok, jangan hutan. tebang pokok. Baik. Jangan apa? Apa dia call it? Jangan Yang- potong pokok, yang- jangan rosakkan pencemaran kemudahan air. awam. Jangan Pencemaran air. Dan udara. Baik. Udara. Jangan merosakkan harta benda Alam. awam. Harta benda awam. Ya, betul Ustaz. Itu menarik itu. Jangan rosak harta benda awam. Ini poin yang lain. Jangan menghakis bukit-bukit. Jangan hakis bukit. Okey. Hakis bukit. Ini masuk bahagian Alam. poin yang awal ni, bahagian alam. Alam semesta. Kita Alam cerita semesta. tentang alam. Jangan cemarkan udara, air. Itu samalah alam lah tu. Itu ada pencemaran air dan udara. Kan hakis bukit itu akibat daripada kita cerita tentang potong pokok, kan. Baik, jangan rosakkan harta benda awam. Baik, bila kita cerita tentang jangan buat kerosakan di muka bumi, maka secara umumnya memang inilah pun yang kita akan terfikir. Kan kita terfikir tentang alam. Kerana Allah sebut tentang kerosakan di muka bumi. Dan ini satu poin yang penting. Kenapa? Kerana alam ini perlu dipelihara secara zahirnya. Kan? Kerana ia akan diwariskan kepada generasi yang akan datang selepas ini. Kerakusan generasi sekarang mengambil keuntungan daripada alam ini, ia akan menyebabkan kesusahan kepada generasi yang akan datang. Akan membawa kepada kemudaratan kepada generasi yang akan datang. Maka generasi sekarang Allah peringatkan pada setiap generasi itu, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Menjaga alam dengan sebaiknya. Dan kita cerita tentang jaga laut, cerita tentang jaga sungai. Dan masya-Allah, antara gerakan yang kita boleh nampak yang kuat dan juga serius menjaga alam ini datangnya daripada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kan? Islam. Bukan Islam. Bukan Islam. Banyaknya datang daripada orang gerakan yang grup ataupun NGO yang bukan Islam, betul tak? Greenpeace Ustaz, Greenpeace. Pencipta alam. Ya, Greenpeace kan. Kalau ada iklan kat TV lagi yang untuk jaga bear tu kan, white bear kan, daripada minyak dan sebagainya. Maka gerakan untuk menjaga alam ini banyaknya datang daripada golongan bukan Islam. Sedangkan ayat ini tidak dibaca oleh mereka mungkin. Kan? Kita selalu baca. Kan? Awal surah Al-Baqarah saya yakin setiap kita mesti pernah baca punya. Walaupun mungkin tak pernah khatam, sebab baca daripada Al-Baqarah, walaupun tak pernah khatam, paling tidak kan 10 muka surat atau juz yang pertama tu akan habis. Mesti akan lalu punya lah. Kan? Walaupun lepas tu semangat berkurang, tak ada khatam, nanti bila semangat baru datang balik, dia akan mula balik pada Al-Fatihah, dia akan lalu juga ayat yang sama. Maka peringatan ini datang kepada orang yang Islam, tetapi banyak dibuat oleh orang bukan Islam. Bahkan masya-Allah, kalau kita lihat
usaha mereka untuk menjaga alam ini sangat hebat. Dan kalau kita lihat usaha orang untuk merosakkan alam ini juga hebat. Kan? Usaha untuk merosakkan alam ini juga hebat. Tak adalah dia kata saya nak merosakkan alam, tak. Cuma dia memandangkan apa keuntungan yang dia dapat daripada apa yang dia nak lakukan itu, maka dia tak kisah kesannya kepada alam, kan. Dia tak kisah udara yang dikeluarkan daripada kilang dia tak kisah, janji dia dapat keuntungan daripada apa yang tengah dia jalankan. Dia menyalurkan air yang ada campuran kimia, minyak dan sebagainya ke sungai ataupun laut, dia tak kisah, janji dia punya hal selesai, kan. Maka usaha untuk merosakkan alam juga tidak kurang hebatnya. Yang banyaknya yang dilakukan oleh orang bukan Islam, dan yang lebih menyedihkan adalah orang Islam. Maka sudah tentu penjagaan alam ini dia termasuk dalam larangan Allah, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Termasuk pada itu ialah jangan merosakkan harta benda awam. Maka kalau kita lihat pada poin ini, ayat Al-Quran dia telah menjadi satu konsep dalam hidup, yang kalau orang tu berurusan dengan harta benda awam, jangan buat kerosakan. Sebab apa? Quran bagi tahu jangan buat kerosakan di muka bumi. Kan? Maka gejala vandalisme sepatutnya tidak ada dalam kalangan orang Islam, kerana larangannya telah ada daripada Allah SWT. Baik. Maka dua poin ini. Ini memang poin yang bila kita cerita tentang jangan buat kerosakan di muka bumi, inilah dia perkara yang kita akan terfikir di minda, dan perkara ini betul, tepat, tidak salah. Memang perlu dititik beratkan, perlu diberi perhatian mengenai alam secara umumnya. Kenapa? Kerana kita nak menjaga kestabilan kehidupan kita, kan. Kalau ada virus ataupun penyakit yang macam ni, dia bukan menyusahkan setengah orang, tapi dia menyusahkan hampir setiap orang yang berada di muka bumi ini, kan. Kalau kata sekarang ini COVID, kan, separuh katakan 80% daripada satu negeri itu jaga, 20% tak jaga. So akhirnya akan buat apa? 80% tu juga akan terkesan juga dengan virus tersebut. Baik. Ustaz. Maka ini ya saya. Okey. Skop tak masuk kita rosakkan hubungan antara manusia, tak masuk dalam skop sini. Yang berbuat maksiat tu Ustaz, tak kira Boleh dah. sekali kan Ustaz kan? Yang mana? Ui, masya-Allah. Macam hubungan kita dengan manusia, dengan masyarakat macam tu pun boleh masuk sekali kan? Dalam kerosakan ni kan? Tak semestinya muka bumi je kan? Maksudnya apa? Masuk. Tak semestinya dengan manusia. Berbuat dengan manusia, buat maksiat ke apa semua. Macam Bermaksiat kita punya apa nama? Kita punya keimanan lah. Boleh tak masuk dalam tak? Baik, jangan rosakkan hubungan dengan manusia. Baik. Kalau ditanya pada saya, ini juga termasuk dalam janganlah buat kerosakan di muka bumi, iaitu merosakkan hubungan dengan manusia, sama ada hubungan silaturahim, hubungan kawan, hubungan jiran dan sebagainya. Baik, sangat menarik poin ini. Ada lagi? Berbuat maksiat Ustaz. Ustaz berbuat maksiat. Jangan membuat maksiat, maksudnya? Yalah macam gay apa semua tu semua membuat kerosakan akidah lah, macam kerosakan akidah Ustaz boleh? Jangan merosakkan akidah. Baik. Jangan rosakkan akidah. Akidah ni rasa saya tu tertakluk kepada orang Islam aja. Ya, Kalau maksiat ni overall kan. Sudah semestinya akidah dia berkaitan dengan hanya Islam. Baik. Islam je kan. Ya, Ajaran Hura kata maksiat ni cover all. Jangan buat maksiat, ini kerosakan. Yang macam mencuri, scam tu semua kan. Boleh penipuan orang Islam dan bukan Islam. Okey, baik. InsyaAllah menarik. Ada lagi? Tak nampak lagi. Jangan merosakkan hidupan lain, macam hidupan liar ke, sumber-sumber yang boleh kita manfaatkan lah sebagai makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain. Sebut tentang sumber dan hidupan alam. Jangan sewenang-wenang kita
Kehidupan alam. Baik, saya sebut sumber dan hidupan alam. Baik, cantik. Menarik. Dan saya untuk pada setiap ayat saya suka untuk nak bertanya tentang apa yang kita dapat. Kenapa? Kerana kita nak sama-sama berfikir. Kenapa? Kerana ayat Quran ini dia tujuannya adalah Allah turunkan untuk la'allakum tatafakkarun. Kita sedengar kan? Mudah-mudahan kamu berfikir. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Dia nak merangsang akal fikiran. Maka sebab itu nak merangsang akal fikiran antaranya ialah dengan bertanya soalan. Apa yang saya nampak daripada ayat ni? Apa yang saya dapat daripada ayat ni? Kan? Apa kaitan dengan kehidupan saya? Tujuannya adalah untuk merangsang fikiran kerana inilah tujuan Al-Quran. Dia nak merangsang fikiran, bukan hanya untuk nak dibaca dan untuk dapat pahala. Tak, untuk nak digantung dan sebagainya. Tak, tujuannya yang Allah sebutkan, kan Allah tak sebut pun Quran tujuannya untuk digantung, kan? Tak. Allah sebut Al-Quran tujuannya untuk merangsang fikiran, untuk berakal. Itu saya bertanya apa yang kita dapat daripada ayat. Dan masya-Allah, poinnya semuanya sangat menarik. Baik, ada lagi nak kongsikan? Ada lagi nak kongsikan? Rasa itulah yang main je dah. Dah habis dah kot Ustaz. Baik. Jazakumullah khairah. Baik, jika kita lihat pada perkataan la tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Baik, dalam Al-Quran saya tuliskan. Dalam Al-Quran orang yang membuat kerosakan disebut sebagai, dalam bahasa Arabnya mufsid. Dalam bahasa Arab mufsid. Kalau ramainya mufsidin ataupun mufsidun. Dalam bahasa Arabnya mufsid. Baik. Ini orang yang membuat kerosakan. Apakah lawan kepada orang yang membuat kerosakan? Lawannya disebut sebagai apa? Muslim. Muslim. Baik. Abrar. La Abrar. mufsid. Baik. Abrar. Saya suka Abrar. apa yang kita bincangkan, kan? Kita beri dan kita kalau boleh kita ada ambil daripada poinnya daripada Al-Quran. Itu yang pertamalah, kan? Tak ada kita ambil daripada hadis ataupun daripada jangan ulama. So saya dengar dari perkataan Al-Abrar. Menarik. Baik. Orang yang membuat kerosakan, mufsid dalam Al-Quran, lawannya Al-Quran sebut sebagai muslih. Oh, muslih. Lawan kepada mufsid adalah muslih. Muslim. Baik. Kita lihat pada surah yang kedua, ayat 200. Surah 2, ayat 220. Muka surat apa Ustaz? Muka surat 35. Muka surat 35, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 220. Baik, kita baca ayat ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح
Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Walau Walau Allah sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Terjemahan, Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai urusan anak-anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara sepatutnya adalah lebih baik daripada membiarkannya. Dan jika kamu mencampuri urusan mereka dengan mencampurkan harta kamu dengan harta mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama. Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak berbuat kebaikan. Jika Allah menghendaki, tentulah Dia memberatkan kamu dengan melarang mencampurkan harta. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. baik. Poin Masya kita ialah Allah, pada tak firman terfikir Allah. tadi yang pasal kerosakan anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ini poin dia. Maka lawan kepada al-mufsid, orang yang membuat kerosakan, Ya dah. lawannya ialah pada al-muslih, iaitu orang-orang yang membuat kebaikan. Muslih ni dia bukan buat kebaikan, dia memperbaiki. Dia beza dengan soleh. Soleh orang yang buat baik, muslih orang-orang yang memperbaiki. Dia repair. Oh, okey. Dia repair. Muslihin, Ustaz. Muslihin. Panjang je muslihin ataupun muslihun. Ni orang-orang yang dia memperbaiki sesuatu yang rosak. Oh. Dia bukan saja buat baik tapi dia repair sekali. Kadang orang tu dia boleh dia nak buat sesuatu yang baru boleh, tapi dia nak repair sesuatu yang rosak tak boleh. Itu perlu kepada satu kemahiran kan. Atau nak mencipta yang baru dia okey sebab dia tak ada syarat. Bubuh je lah apa yang kita nak bubuh pun. Tapi nak repair. Contoh nak masak boleh je masak. Kan? Nak masak nasi goreng kampung boleh. Tapi kalau termasin ke, terkurang cili ke, terkurang rencah dia ke, nak repair, itu perlu kepada apa? Kemahiran. Nak repair masakan, nak baiki masakan kan. Nak elokkan balik sesuatu yang dah tak elok. Baik. Maka lawan kepada mufsid adalah Muslih. Baik. Jadi ada rujukan saya berikan. Kenapa nak kena ada rujukan ni Ustaz? Kan? Kerana kita nak bercakap itu bukan cakap yang kosong. Kita nak cakap itu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah ataupun kata ulama dan sebagainya. Dan bila kita ada rujukan kita, kan, cuba kita nak share nanti dengan orang lain. Kita kata lawan kepada mufsid adalah muslih. Kita confident tak nak bagi tahu poin ni? Confident. Sebab apa confident? Dah ada dalil. Dah tahu bukti dalil. Sebab kalau orang tanya, pandai je, mana kau tahu? Kita dah tahu dah. Rujukannya buka surah yang kedua ayat 220. Kan kita orang pun macam, kau ni dah macam nak sama dengan Dr. Zakir Naik dah ni. Kan? Ustaz dah sama. Kan? Sebab itu kan kita nak yang begitu. Kenapa? Bila kita ada rujukannya dari Quran dan Sunnah, kita lebih yakin dan kita nak sampaikan. Kadang bila kita nak sampaikan, kita risau sebab apa? Kan orang kata engkau ni bukan background agama. Kan? Kau bukan sekolah agama. Kau barulah masuk kelas tadabbur 2-3 kali kau nak ngajar-ngajar. Kan? Jadi kita pun rasa apa? Rasa takut nak share, kan? Tapi bila kita cakap itu ada dalil dia, ada reference dia, maka kita tak bimbang untuk nak kongsi sebab kita tahu reference dia di mana. Baik. Kalau kita dalam ayat pun, ayat ini sebut perkara yang sama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dah ada kat depan tu tak bila nampak. dia kata kepada mereka jangan buat kerosakan, maka dia kata tak, kami buat orang yang membuat kebaikan, yang memperbaiki apa yang rosak. Bukan kami buat kerosakan, kami nak baiki apa yang rosak. Dia cakap kat siapa tu Ustaz? Ya. Dia Allah tanya siapa tu yang dia menjawab, baik. Dia cakap yang dia buat kebaikan tu. Lepas tu salah satu lagi soalan saya, kenapa
ayat 220 tu dia kata kita boleh campurkan harta kita dengan harta mereka. Takut nanti kot kita termakan harta dia. Tapi ni tak salah dia kata. Baik, baik, pertama, soalan pertama, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Tak nampak pula color tu. Kanan, entah. Okey. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka ni merujuk kepada siapa? Yang dikena lihat ayat yang atas-atas tu lah. Kan Orang dalam munafik. ayat ni Munafik, orang orang kafir. yang munafik, orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad. Dalam hati dia ada penyakit, iaitu kaum munafik. Mana cerita dia ni kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam? Orang Islam. Semua Ceritanya Ustaz, kepada- semua. Mengikut konteks ayat pun dah memang ceritanya tentang orang Islam, sebab diturunkan kepada orang munafik. Nak tegur kepada orang munafik. Orang munafik dia orang Islam. Ya, Orang munafik adalah orang Islam. Kita tak boleh kata dia tak Islam, dia adalah Islam. Kenapa? Kerana kita menghukum daripada yang zahir. Kita tak boleh hukum dengan apa yang batin. Yang batin itu hanya Allah saja yang boleh menghukum. So maknanya sekarang orang-orang Islam yang kategorinya duk potong pokok mencemar air ni, dia orang munafik lah Ustaz. Jangan cakap macam tu. Baik, Jangan cakap macam tu. saya lebih kepada Ada kategori mengatakan munafik bahawa dalam mereka diri dia. adalah orang-orang yang mufsid, yang membuat kerosakan, Mufsid yang lah. di dalam dirinya ada ciri-ciri nifaq, ciri-ciri munafik. Itulah. Ada ciri-ciri munafik. Kerana antara ciri orang munafik ialah dia suka buat kerosakan di muka bumi. Maka ciri munafik tu ada. Mengadu Maka domba. orang yang dia potong Yang pura-pura. Yang Ya, pura-pura dia- ni consider itu jugalah kan. dia Lepas ni dia buat merosakkan- baik, dengan ni buat baik, tapi lepas tu dia merosakkan, masuk dalam hubungan tu lah ya. Ya, betul. Ustaz, Baik. ni apa ni munafik ni kena ada dua macam Ustaz . Satu munafik amalan, lagi satu munafik akidah. Betul? Baik, munafik amalan dan juga munafik akidah. Baik, jadi keduanya beza? Apa tu yang amalan tu kita boleh jadi fasik. Kalau Baik. akidah tu terkeluar daripada agama. Wallahu alam. Sama Baik. dia sis. Ah, Sama je. Once you dah buat kan hati you dah munafik. Dah salah dah tu. Allahu Akbar. Amalan dengan hati dah lebih kurang sama lah. Wallahu alam. Kita dengar jawapan Ustaz. Baik. Orang munafik. Jisa sebutkan mengenai munafik amalan dan juga munafik i'tiqad ataupun akidah. Baik, secara umumnya orang munafik agamanya itu adalah agama Islam. Dia yakin Allah itu ada dan dia yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Rasul. Dia percaya. Cuma kenapa yang menjadikan dia munafik? Kerana dia tak betul-betul yakin kepada janji Allah dan juga janji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana dia melihat kepada yang zahir. Kalau kita tengok kisah orang munafik ini, apa yang nyata tentang dia orang ni? Dia orang akan buat sesuatu yang ada kebaikan, keuntungan untuk mereka. Maka dia akan buatlah. Kan? Dia tak kisah pada siapa. Kalau dia berpihak kepada orang Islam ada keuntungan, dia akan buat. Kalau dia berpihak kepada orang yang bukan Islam, sama ada kepada Yahudi ataupun orang musyrik dan sebagainya, maka dia akan buat juga. Asalkan dia dapat keuntungan, dia tak kisah dekat mana-mana. Maka kemunafikan mereka yang terzahir pada perbuatan itu datangnya daripada dalaman dia. Dalaman dia yang tidak betul-betul yakin dan percaya kepada janji Allah dan juga Rasul. Maka datang daripada dalam itu dia muncul, dia keluar dia punya kemunafikan. Maka dari sudut perbuatan itu kan dia terzahir kerana dalaman. Sebab tu kita nak kata kan orang kata kau janganlah kutuk dia kan. Kau nampak je dia tu tak pakai tudung tapi hati dia baik. Kan? Bunyi dia macam betul kan tapi ikut agama bunyi dia salah. Kenapa? Kerana apa yang zahir itu datangnya daripada dalam dia. Kan? Kalau orang yang dalam dia tu dia sayang kepada sesuatu, maka zahirnya dia tak mungkin akan merosakkan benda yang dia sayang. Tak mungkin.
Tapi kalau dalam tu mungkin sayangnya dah berkurang, sayangnya dah tak ada, maka untuk dia nak merosakkan sesuatu yang dia sayang tu lebih mudah. Baik. Ustaz, Ya saya. misalnya kalau saya seorang politik, saya ada kuasa. Lepas tu saya ada kuasa, saya boleh corakkan perbelanjaan saya tu macam mana saya nak buat. Contohnya, saya bajet 30 juta, saya buat 20 juta, 10 juta lagi saya masuk ke akaun saya dengan alasan apa-apa. Dengan nak buat kebajikan lah, saya nak buat masjid lah, apa semua. Padahal yang tu tak ada pun. Tapi saya nak cover, saya buatlah masjid 5 juta, ada lagi balance 15 juta. Saya bubuhlah di akaun saya di Switzerland. Baik. Apa tu, saya munafik ke Ustaz macam tu? Direct tu. Saya sebelum tu nak tanya Haji Yahya dululah. Ya. Bahagian saya berapa? itu kenapa sembang di Paris Ustaz. Lepas kita baik. Itu munafik ke tak? Itu kalau kita cerita itu dah perbuatan yang banyaklah kesalahan dia. Dia lebih kepada zalim. Dia lebih kepada zalim. Oh, lebih kepada zalim. Kenapa dia dah mengambil harta orang lain secara zalim? Dan kita istilah-istilah munafik, kita ada fasik, kita ada zalim, kita ada kafir. Pada pendapat saya, kita jangan bezakan antara istilah-istilah ini. Kenapa? Kerana baik munafik ataupun fasik ataupun zalim ataupun kafir, semuanya dia akan bawa kepada satu tempat yang sama. Ke mana? Ke neraka. Masya-Allah. Bila dia dah bawa ke neraka, maka memang itu tempat yang kita memang tak nak pergilah. Baiklah neraka tu tingkat paling bawah, tingkat tengah ataupun tingkat yang paling atas sekali. Tak kisah. Kita tetap tak nak pergi ke situ. Tujuan kita tak nak masuk ke situ. Maka apa pun gelaran dia, munafik yang paling bawah, fasik yang atas, kafir mungkin yang lebih atas daripada itu, zalim mungkin yang di bawah kafir dan sebagainya. Kita ambil secara umum, mana-mana pun yang kita akan termasuk wal-iyazubillah, ia akan bawa kepada satu tempat iaitu neraka, dan itulah tempat yang kita nak elak. Maka kita nak elak daripada semua nama ni, semua golongan ni kita nak elak. Kita nak elak daripada larangan ni semua lah ni. Kita nak elak daripada semua larangan. Kenapa? Larangan Allah ni nanti dia akan bawa kepada salah satu daripada golongan-golongan ni lah. Dan kalau dah bawa kepada salah satu daripada golongan ni, tempat kembalinya sama. Tempat kembalinya sama, semua akan kembali ke neraka juga. Dan kita kalau diberi azab yang paling ringan dalam neraka pun, kan apa azab paling ringan dalam neraka? Slipper Nabi. Yang pakai slipper pakai terompah tu kan? Terompah. Slipper sereka. Slipper sereka. Kan? Bila pakai tu, apa yang akan terjadi pada tubuh? Otak menggelegak. Itu paling ringan lah. Pakai slipper otak menggelegak. Nak ke? Itu pun kita tak nak. Maksudnya kalau otak melenggak, yang organ-organ dalam badan nak sampai ke otak tu menggelegak sama ke tak? Sama lah, hancur juga nak sampai ke otak tu. Bukan maksud dia pakai selipar, otak menggelegak. Dalam itu, otak semua dalam pun akan hancur juga. Sedangkan kita kalau terpijak kan tengah hari waktu solat Jumaat, lepas daripada solat tu nak pergi ambil selipar, lalu dekat simen yang panas, itu pun kita melompat-lompat jalan hinjit kaki dekat situ. Tidak menggelegak pun kita punya otak. Kan? Masuk dalam kereta yang parking di tengah panas. Masuk kereta terus buka aircon. Tahan tak? Cuba tahan duduk dalam tu kejap. Tahanlah 30 saat duduk dalam tu kejap. Tak tahan. Akan cepat start enjin, buka aircon. Maka mana-mana pun golongan memang kita tak nak masuk. Maka mana golongan pun kita tak nak masuk walaupun berada pada neraka yang paling atas sekali. Memang kita tak nak masuk. Baik. Maknanya di sini kalau kita tidak menguruskan anak-anak yatim ni, kita termasuklah dalam golongan salah satu dari itu. Yang 4 nama dia. Zalim, munafik, fasik dan kafir. Betul ke Ustaz? Oh, okay. Cerita anak yatim tadi. Baik. Ayat anak yatim tadi saya nak ambil poin lawan kepada mufsid adalah muslih. Itu sahaja. Bincangan ayat dia nanti kita akan sampai. Ustaz nak tunjukkan apa? Mufsid dengan muslih sahaja. Mufsid dan muslih. InsyaAllah nanti perbincangannya kita akan sampai pada bahagian anak yatim. Adapun anak yatim memang
berhati-hati, janganlah usik langsung harta mereka. Yang boleh nak campurkan harta mereka dan harta kita adalah pada waktu awal saja, waktu mereka tu belum lagi balik. Lepas dah balik, semua harta mereka perlu diberi kepada mereka untuk diuruskan sendiri, kecuali kalau mereka bersetuju untuk kita tolong uruskan dan kita boleh. Lain daripada itu, tak boleh nak campurkan harta kita dengan harta mereka. Wallahu a'lam. Baik. Maka lawan kepada mufsid adalah muslih. Baik. Bila kita nak melihat tentang mufsid, orang yang melakukan kerosakan, maka kita nak melihat yang pertamanya dari sudut pandang Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebutkan tentang orang-orang yang melakukan kerosakan ini, siapakah mereka dan sebagainya. Baik. Soalannya ialah apa Al-Quran sebut tentang orang, kita sebut al-mufsid lah. Saya sebut al-mufsid. Ataupun orang yang melakukan kerosakan. Baik. Pertama, bila cerita tentang orang yang melakukan kerosakan, Al-Quran sebutkan adalah mereka adalah orang yang berpaling dari bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Baik, kita lihat surah yang ketiga, ayat ke-63. Beberapa ayat yang akan kita bincangkan, beberapa poin yang akan saya sebutkan, ini untuk apa? Untuk nak buka minda kita dulu. Al-Quran sebut tentang orang yang buat kerosakan ni siapa? Ya, kita nak buka minda dulu tentang apa Al-Quran kata tentang apa Al-Quran sebut tentang orang yang membuat kerosakan ataupun al-mufsid. Baik, pada muka surat 58. Muka surat 58. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-62. Kita baca pada ayat 62 lah, ayat 62 dan juga ayat ke-63. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Terjemahan, sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 63, maka jika mereka berpaling, yakni enggan beriman, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan orang yang membuat kerosakan. baik, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah Dia Maha mengetahui akan orang yang membuat kerosakan. Siapa yang membuat kerosakan? Iaitulah orang-orang yang tawallau. Orang-orang yang berpaling. Berpaling daripada apa? Terjemahan saya dia tulis enggan menurut. Tapi dia berpaling daripada apa? Dia balik kepada ayat sebelum itu. Berpaling daripada menerima Allah Azza wa Jalla sebagai ilah. Sebagai Tuhan. Maka Al-Quran sebutkan orang-orang yang tidak mahu bertuhankan Allah, maka mereka adalah al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan. Maka sebenarnya jumlah orang yang membuat kerosakan ramai tak? Ramai. Ramai. Kan?
Kalau kita sebut orang membuat kerosakan, kita bunyinya dah tak seronok lah. Tapi cuba kita guna satu lagi term. Orang yang tidak bertuhankan Allah ini, mereka adalah makhluk perosak. Bunyi dia lain tak? Makhluk perosak. Kan? So bila kita sebut makhluk perosak dengan orang yang buat kerosakan, makhluk perosak kita terbayangkan apa? Serangga. Serangga. Baik, serangga dia akan berhenti tak buat kerosakan? Tak berhenti. Tak. Dia tak berhenti. Tak berhenti. Jadi bila kita sebut makhluk perosak, dia adalah satu makhluk yang kerja dia buat kerosakan je. Dia tak akan berhenti buat kerosakan. Maka sebenarnya teruk tak? Allah sebutkan bil mufsidin ini, ni kalau siapa yang belajar sikit bahasa Arab, kan, al mufsidin bentuknya dalam bentuk kata nama. Isim. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai isim. Jadi dalam Quran bila Allah sebut sesuatu itu dalam bentuk kata nama, itu menunjukkan itu adalah satu sifat yang memang tetap ada dalam diri dia. Tetap ada, tak berubah-ubah. Contoh saya sebutkan mengenai seorang orang yang belajar dan seorang pelajar. Apa beza dia? Belajar tetap, belajar tak tetap. Belajar akan berubah. Seorang pelajar memang dia punya kerja buat apa? Belajar je. Sebab tu dia dinamakan seorang pelajar. Orang yang belajar, dia mungkin bukan itu dia punya tetap. Mungkin dia ada masa lapang, dia belajar. Waktu malam, dia belajar. Kan? Tapi kalau seorang pelajar, kebanyakan masa dia tu memang belajar. Belajar. Kan? Contoh, orang yang, kan, contoh kalau kita luka, anak kita luka, kita buat apa? Salutlah. Kita merawat luka tu kan? Merawat. Ya, betul. Orang yang merawat. Apa beza orang merawat dengan jururawat? Jururawat kerja dia memang tetap merawat orang. Beza tak? Beza. Maka merawat beza. sekali dia je kan? Merawat sekali-sekala. Kan? Jururawat memang itulah kerja dia. Maka itulah kalau kita nak bezakan antara kata nama dan juga kata kerja. Kata nama memang itulah dia punya sifat dia kat situ. Tak berubah. Memang itulah dia. Maka al-mufsidin dalam Quran, dalam ayat ini Allah sebutkan dalam bentuk kata nama. Maksudnya dia memang sifat dia memang kerja dia merosakkan. Sebab itu kita sebutkan dia macam makhluk perosak. Kerja dia tak je lain, kerja dia membuat kerosakan. Baik. Ustaz, ini sorry Ustaz. Tak ada nak sampuk. Ini dia kira macam kalau bahasa Arab ni isim fa'il Ustaz. Betul. Kategorinya adalah isim fa'il. Baik. Jisa dia memang tak tahan kalau bab bahasa Arab ni. Nanti kita akan lihat lanjutan pada perbincangan kita ini nanti apa kerosakan yang dibuat, apa kesan dia dalam kehidupan nanti. Bila kita cerita tentang Allah sebut mufsid ni, maksud dia orang yang memang sifat dia itu memang suka sentiasa berterusan buat kerosakan. Maka apa kesan dia pada dia dan kesan dia kepada masyarakat keseluruhannya, insya-Allah. Baik, apa Al-Quran sebut tentang membuat kerosakan ataupun al-mufsid, orang yang membuat kerosakan? Al-Quran disebutkan dia adalah orang yang tidak beriman dan tidak buat baik, atau dalam biasanya kita sebut tidak buat amal soleh. Kita lihat pada surah yang ke-38 ayat ke-28. Pada muka surat 455. Muka surat 455. Surah Sad, surah 38 ayat ke-28. Saya mohon maaf jika ada yang kurang biasa dengan kita melihat pada ayat-ayat, maksudnya menjelak Al-Quran. Ini mungkin metod yang kita gunakan. Kita nak melihat setiap poin itu yang kita ambil daripada Al-Quran.
Maka kita akan melihat ayat ini, kaitannya dengan ayat ini, kaitannya dengan ayat ini. Kan? Barulah kita punya la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun tu akan berjalan. Kan? Akal dan fikiran kita akan berjalan laju. Apa? Macam mana boleh kait dengan macam ni? Ini ada kaitan dengan ni. Baru nanti dia akan berjalan. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita baca ayat yang ke-28 surah Sad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Mana Haji Ayah tak baca? Tak dengar suara Jaya. Jaya tak tahulah tu dia. Bukan, saya termute. Okey, baik. Saya baca dah tadi. Baca dah. Okey, baik. Terjemahan. Okey. Alam Naj ayat 28 Ustaz. 28. Patutkah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah kami menjadikan orang yang bertakwa sama seperti orang yang berdosa? Baik. Allah tanya. Maka Allah tanya, adakah orang yang dia beriman wa amilus salihat dan dia beramal soleh, dia sama dengan orang-orang yang buat kerosakan di muka bumi? Kal mufsidin? Allah bertanya. Maka maklumat yang kita dapat daripada ayat ini ialah orang yang mufsidin, yang buat kerosakan, mereka la yastawi. Tak sama. Kan? Tak sama. Mereka adalah orang yang ada masalah pada iman dia dan dia tidak buat baik. Kan? Sebab itulah dia buat yang tak baik, iaitu buat kerosakan di muka bumi. Baik. Maka Al-Quran sebutkan al-mufsid adalah orang yang dia tidak beriman dan tidak buat baik, amal soleh. Kalau kita sebut amal soleh, kita akan membayangkan ibadah je lah, solat, puasa, baca Quran, infak dan sebagainya kan. Tapi amal soleh itu maksudnya adalah pekerjaan. Amilu maksud dia orang yang bekerja, membuat satu pekerjaan atau perbuatan as-salihat yang baik. Maksudnya buat baik. Maka bila kita cerita tentang buat baik, maka dia lebih umum. Apa saja kebaikan yang dia tolong orang dekat luar kan, orang kereta habis minyak dia tolong belikan minyak ke, ada benda-benda bahaya di jalan dia tolong ambil, apa saja kebaikan, dia tolong kucing ke, apa binatang dan sebagainya, itu semua masuk dalam wa amilus solihat, dalam kategori buat baik. Baik. Yang ketiga, apa Al-Quran sebut tentang al-mufsid ialah orang yang dia tidak percaya kepada tak percaya kepada apa? Tak percaya kepada Al-Quran. Tak percaya kepada Al-Quran. Kita lihat surah yang ke-10 ayat ke-40. Surah 10 ayat 40 dia berada pada muka surat 213. Muka surat 213. Muka surat 213. Baik, surah 10 ayat ke-40 surah Yunus. Pada muka surat 213 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين. Terjemahan. Antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran
dan ada mereka langsung tidak beriman kepadanya. Ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang yang melakukan kerosakan. Baik. Apakah ciri orang yang al-mufsid dalam ayat ni? Dia tidak beriman Itulah kepada orang yang Al-Quran. antara mereka ada beriman yang kepada beriman, antaranya dia tidak beriman kepada Al-Quran. Maka Allah kata Allah tahu siapa orang yang melakukan kerosakan. Kenapa tiba-tiba Allah kata orang yang melakukan kerosakan pula? Allah merujuk kepada siapa? Merujuk kepada man la yu'minu bih. Merujuk kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Baik. Setakat 3 poin yang telah kita ambil. Al-Quran sebut tentang al-mufsid ini ataupun orang-orang yang membuat kerosakan ini banyaknya fokus kepada yang zahir ataupun yang batin. batin Ustaz. Banyaknya fokus kepada yang batin. Baik. Kenapa? Kerana manusia selalu melihat kepada yang zahir dan memperbaiki yang zahir. Dia tidak fokus untuk memperbaiki yang dalaman. Kan, tak baiki yang dalaman. Begitu apa juga kerosakan. Kalau kita cerita tentang kerosakan dalam negara, contohnya kan, yang kita nak kena, bukan kita nak kena tukar dan sebagainya, kita nak kena baiki yang dalam tu. Bukan nak baiki yang luar, nak kena baiki yang duduk kat dalam. Kan? Yang kolbu tu. Yang dalam tu yang nak kena repair. Tapi masalahnya kita banyak nak repair yang luaran, nak baiki yang luar. Kita rasa yang rosak, yang nak kena repair luar. Tapi Al-Quran fokus kepada kerosakan itu, dia adalah pada dia bermula daripada diri kita lah. Dia dalam. Baik. Yang keempat, apa Al-Quran sebut tentang al-mufsid? Ini yang Hajar Nuriah sebutkan tadi, iaitulah ahli maksiat. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-29 ayat 28 hingga ayat 30. Ini mengenai kisah kaum Nabi Lut. Surah 29. Pada muka surat 399. Pantas Kak Zimah kita harus Zimah. Cepat. Laju. Mushaf depan mata Kak. Sedih gigil. Baik, muka surat 399 surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-28 hingga ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Terjemahan, Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji.
yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. 29. Patutkah kamu mendatangi, yakni melakukan hubungan jenis dengan orang lelaki untuk memuaskan nafsu kamu, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat perhimpunan kamu? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mempersendahkan, datangkanlah kepada kami azab daripada Allah jika betul engkau daripada orang yang benar. Ayat 30, Lut berdoa dengan berkata, wahai Tuanku, tolonglah aku berhadapan dengan kaum yang melakukan kerosakan, yakni yang meneraka. Baik. Ini masuk 2 poin. Pertama yang Haji Nurul sebutkan mengenai ahli maksiat. Yang kedua yang Haji Syah sebutkan mengenai menjaga hubungan dengan manusia, merosakkan hubungan dengan manusia. Dalam ayat ini apa yang mereka lakukan? Mereka la ta'tunar rijal. Mereka mendatangi lelaki. Maka ini maksiat yang dia lakukan. Wa taqta'una sabil, dan mereka memotong jalan lalu lalang. Maksudnya apa? Buat hal dekat jalan ni, merompak dan sebagainya. Ini hubungan dengan manusia, dengan orang lain. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang satu kumpulan, satu geng yang semuanya bersama-sama bekerjasama untuk membuat perkara yang tidak baik. Kan? Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam buat perkara yang baik dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam buat perkara yang dosa dan juga yang mungkar. Kerosakan. Yang mungkar. Maka ini masuk dalam apa? Kan, tolong orang sama-sama geng buat benda yang tak baik. Kan, dia bersekongkol buat perkara yang tak baik. Walaupun mungkin bukan dia yang buat kerja, dia cuma tukang lulus, dia cuma tukang sign, dia cuma tukang angguk saja. Itu semua masuk dalam wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Bersubahat. Kita Sindiket. Itu semua bahasa-bahasa kita. Memang kita kena ambil bahasa kita. Baru kita nampak memang rupanya cerita tentang zaman aku rupanya. Kan? Sebab tu kena guna bahasa-bahasa kita dekat dengan kita. Baik, silakan Haji Yahya. Ustaz, ni orang yang mempertahankan kesalahan orang ni Ustaz. Macam apa ni, the cyber troopers tu. Yang kena bayar sebulan 100,000 tu Ustaz. Ya. Jaga nama betul. ni tertentu. Betul. Ini termasuk Ustaz ni? Masuklah. Ustaz itu dah masuk kata dalam tolong ini. sign pun dah kena. Ini masuk dalam golongan ini dan masuk dalam larangan Allah kan, yang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong untuk buat dosa. Jangan tolong orang untuk buat dosa. Apatah lagi menolong orang, mempertahankan orang yang buat dosa. Lagilah salah lah. Kan? Semua termasuk dalam bahagian ini. Maka semua ini Allah golongkan dalam golongan apa? Rosak. Al-mufsidin. Makhluk perosak. Sebab itu kalau ada orang-orang yang mendatangi lelaki dengan lelaki, jangan biarkan. Itu adalah makhluk perosak. Boleh bayangkan tak saya sebut sebagai makhluk perosak? Kita boleh bayangkan sekarang. Kenapa? Kerana kesan kita dah mula nampak. Dalam masyarakat kita Malaysia, kita tak cerita tentang Barat. Diorang memang dah lama. Kita cerita tentang kita kat Malaysia. Perkara-perkara yang begini. Gerakan untuk nak mengiyakan, nak melegalkan. Perkara ni dah berani terang-terangan. Dan sudah pasti dia akan efek kepada generasi kita. Maaf, bukan generasi kita. Generasi nanti anak, cucu dan keturunan kita pasti akan terkesan. Dengan siapa? Dengan makhluk perosak ni. Kenapa? Kerana mereka akan sentiasa buat kerosakan. Apa kerosakan dia? Dia nak biarkan apa? Kemungkaran itu berlaku. Habis dia mati, ada orang lain akan sambung. Sebab itu Allah sebut al-mufsidin. Makhluk perosak ini tak akan habis, tak akan berhenti, tak akan sudah. Kenapa? Itulah sifat dia, memang begitu. Maka mereka tak akan habis untuk membuat kerosakan di muka bumi. Sebab itu orang yang buat kerosakan kan, kalau kita nak nampak lebih tepat, kita boleh namakan dia sebagai makhluk perosak yang selalu kita sebut kepada serangga, tapi rupanya
manusia juga kan makhluk. Rupanya manusia juga sama macam serangga tu, makhluk perosak. Tapi kalau makhluk perosak tu, sesuailah dia pun buat kerosakan sebab memang Allah ciptakan dia, perangai dia dah begitu. Bagi kita, dia membuat kerosakan, tapi bagi dia itulah makanan dia, itulah memang tabiat dia. Tapi kita ni Allah cipta, adakah untuk buat perkara yang tak baik? Ibadullah. Bukan. Tujuan kita dicipta bukan untuk buat kerosakan, untuk buat baik. Maka kita lagi buruk daripada makhluk perosak yang serangga tu. Yang Kita tak ada ni akal. manusia lebih layak untuk mendapat gelaran makhluk perosak daripada Serangga. serangga. Baik. Serangga Sebab kena tu Allah bagi akal untuk kita berfikir. Untuk berfikir, betul. Baik, yang kelima. Ada lagi Ustaz? Banyak. Oh, banyaknya Ustaz. Banyaknya. Ini yang terakhir. Apa Hukum yang dia tak Allah tahu lagi. Apa dia? Hukumnya belum sentuh lagi ni. Ya. 5 kan. Sebab alang-alang kita bincang, kita nak bincang menyeluruh semua kan. Mungkin tak adalah menyeluruh kan, sebab ilmu saya terbatas. Paling tidak kita boleh ambillah apa yang boleh kita dapat. Baik. Betul Ustaz. Yang kelima. Al-Quran sebutkan adalah halang manusia dari jalan Allah ataupun halang manusia dari buat baik. Halang manusia dari jalan. Kita lihat surah yang ke-7 ayat 86. Surah 7 ayat 86. Baju su. 161. Ke surat 161. Surah Al-A'raf. Surah ke-7 ayat yang ke-86. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Terjemahan. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan dengan tujuan menakut-nakutkan dan menghalangi orang yang beriman daripada melalui jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu menjadi bengkok, yakni terpesong. Ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu bertambah ramai. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang sebelum kamu yang berbuat kerosakan. Baik. Maka orang yang buat kerosakan dalam ayat ini disebutkan orang yang dia watasudduna an sabilillah. Dia menghalang orang yang beriman daripada mengikut jalan Allah. Bukan saja dia menghalang, watabghunaha iwaja. Bukan saja dia, pertama dia tasuddu, perkataannya ialah tasuddun, apa saya ingatlah. Dia tasuddun, kemudian dia watabghunaha iwaja. Dia nak menginginkan jalan itu jalan Allah itu menjadi bengkok. Maksudnya apa? Dia nak perkara yang baik itu dia nak bagi nampak tak baik. Dan perkara yang tak baik dia nak bagi nampak baik.
Itu watabunaha iwaja. Dia nak menjadikan jalan Allah itu terpesong ataupun iwaj ini bengkok. Kan dalam surah Al-Kahfi kan disebut kan, Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak jadikan padanya ada kebengkokan, tak bengkok, lurus. Sebab jalan Allah adalah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Tapi orang yang mufsid ini, dia nak membuat bagi jalan Allah itu bengkok. Maka apa yang dia buat? Dia nak, bukan maksud dia kata Al-Quran ni salah, Al-Quran ni tak benar, Islam ni salah. Tak, dia tak buat macam tu. Apa yang dia buat? Dia lalaikan manusia daripada solat. Dia lalaikan manusia daripada Al-Quran. Dia lalaikan manusia daripada tanggungjawab dia sebagai seorang hamba. Dia bagi apa? Dia bagilah game. Bagi orang leka duduk main game. Dia bagilah segala macam apps. Dia bagilah TikTok ke, movie ke, dia bagi lagu. Itu semua. Salah satu yang nak menginginkan manusia bengkok adalah Al-Quran sebut dengan lagu. Al-Quran sebut dengan lagu itu tujuannya mereka lakukan untuk menjadikan jalan Allah ini bengkok. Tapi adakah manusia perasan benda tu? Tak perasan pun. Tak perasan. Tapi macam mana kita boleh nak lihat perkara itu, macam mana boleh jadi bengkok? Ustaz, dengan lagu je, apa salahnya? Bila orang sibuk dengan lagu, dia lupa dah. Nak baca Quran rasa seronok tak? Bila dah banyak dengar lagu, nak baca Quran rasa seronok tak? Bukan baca. Bila banyak dengar lagu, nak dengar Quran rasa seronok tak? Dia rasa tak seronok. Sebab apa? Bila lagu tu dengan muzik dan sebagainya, dia kena dengan jiwa rasanya. Bila boh Quran, ngantuk tu boleh. Tak kena dengan jiwa. Tak faham. Maka orang dah hilang minat untuk nak dengar Quran, apatah lagi nak baca, apatah lagi nak faham. Apatah lagi nak ikut ataupun nak amalkan Quran itu. Hanya dengan satu jalan je dia buat. Lagu je. Pun dah ramai yang tersasar ataupun tersungkur. Hanya dengan lagu saja. Allah sebutkan dalam awal surah Luqman. Wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Dan ada sebahagian pada manusia yang dia membeli lahwal hadith. Lahwal hadith, perkataan yang sia-sia. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kata inilah wallahi huwal ghina, demi Allah ini adalah lagu. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk mereka menghalang daripada jalan Allah dan nak menjadikan jalan itu terpesong ataupun bengkok. Maka Awal mereka surah Luqman ni. Awal surah Luqman. Maka mereka tak kutuk agama kita, tak. Tapi mereka menghilangkan identiti sebagai seorang Muslim itu, hilang. Tujuan sebagai seorang hamba itu hilang. Sehingga dah tak tahu dah tujuan apa hidup ni. Dah salah tujuan hidup. Kan? Hilang rasa nak solat, hilang rasa nak baca Quran, hilang rasa nak buat baik, hilang rasa nak membantu orang lain, tak ada. Fikir pasal diri dia sahaja. Itu cara mereka buat apa? Watabunaha iwaja. Dia nak menjadikan jalan Allah itu bengkok dengan pelbagai cara. Dia hidangkan kita dengan macam-macam. Tak cukup dengan orang muda, dia bagilah suruh menyanyi. Dia bagi pula otai pun menyanyi juga. Tak cukup otai pun menyanyi, dia bagi budak-budak pun sama. Kan, yang cilik pun dia bagi juga untuk nak sibuk menyanyi. Semua tujuan tu untuk apa? Kalaulah daripada yang muda dah sibuk untuk nak menyanyi, nak kena belajar berkaitan dengan itu dan sebagainya, orang dah perkara lain dia dah tak ada masa dah nak fikir. Duduk sibuk dengan itu. Kalau dah masa banyak dihabiskan dengan game, tak payah cerita tentang nak ajak baca Quran lah. Kita nak suruh, nak minta tolong dia pergi buang sampah pun bergaduh-gaduh jadinya. Nak minta tolong buang sampah je. Asal sebab dia tengah nak main game. Tak boleh buat apa. Tak nak keluar pun duduk. Nak duduk je menghadap game. Nak minta tolong pergi kedai beli tu ke apa ke. Tak ada. Kenapa? Masalah. Watabunaha iwaja. Dia nak jadikan jalan Allah itu bengkok. Maka ini kerja siapa? Kerja al-mufsidin. Syaitan. Ya, syaitan. Kerja syaitan. Balik-balik dia je yang kena. Dia kata, aku tak buat apa pun. Yang buat ni korang. Aku tak buat apa. Aku juga yang kena. Ini kerja al-mufsidin. Orang-orang yang nak membuat kerosakan. Orang yang nak membuat kerosakan. Sama ada daripada kalangan orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kita jangan ceritalah. Orang Islam takkan dia nak merosakkan agama dia, Ustaz. Tak, dia tak ada sebut pun dia nak rosakkan agama dia. Tapi dia tak sadar. Dia telah merosakkan dia punya masyarakat Islam dia. Baik.
Ayat terakhir berkaitan dengan ni. Surah 16 ayat 88. Surah 16 ayat 88. Pada muka surat 277. Muka surat 277 surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 88. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين الذين كفروا كفروا وصدوا عن سبيل الله فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Terjemahan, Orang yang kafir dan menghalangi manusia daripada jalan Allah, kami tambahi mereka azab di samping azab yang menimpa mereka disebabkan mereka membuat kerosakan. apa kerosakan yang mereka buat? Merosakkan akidah orang Islam. Yang pertama, kafaru, dia ingkar. Yang kedua, dia Menghalangi manusia. menghalangi dirinya serta orang lain. Menghalang dirinya dan orang lain daripada jalan Allah, daripada nak jadi baik. Kan orang nak buat baik, orang nak berhijrah, dia kutuk ke dan sebagainya. Maka ditimbakan azab, kenapa? Kerana kerosakan yang mereka buat, iaitu engkar kepada Allah dan juga saddu an sabilillah, mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Baik. Berapa poin yang kita ada? 5. Ada 5. 6. Bawah kan? 5. Baik. Ke 6 ya? Kita tuliskan di Itu sini dalam halang manusia. bawah nombor 5 yang tu. Okey. Ayat 1688 bawah nombor 5. Ayat 1688 ini kita boleh ambil, kita masukkan 2 dalam ni. Dia Okey. engkar Dan menghalang manusia dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Jalan manusia dibuat baik. Baik. Kenapa kita nak melihat semua ayat ni? Kenapa nak kena tengok semua ayat ni? Kerana kita sedang nak memahami bila Allah sebut jangan buat kerosakan di muka bumi. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Arahan ni datang daripada siapa? Allah. Daripada Allah. Maka bila kita nak faham arahan Allah itu, kita kena memahami laras fikir kita, kena laras fikir yang sama. Point of view kena sama. Sudut pandang tu kena sama dengan sudut pandang Allah. Tadi sudut pandang yang berbeza. Kenapa? Takut nanti buat cara yang berbeza. Kan? So kita kena dapatkan sudut pandang yang sama. Bila Allah kata jangan buat kerosakan, maka apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena tahu apa yang Allah maksudkan dengan jangan buat kerosakan tu. Ya. Barulah apa yang larangan yang kita nak ikut tu tepat. Cuba kalau orang kata jangan buat kerosakan di muka bumi, yang dia fokus adalah pada menjaga alam sahaja, which is memang termasuk. Tapi dia fokus pada jaga alam dan jaga harta benda awam. Lengkap tak larangan Allah tu? Tidak. Tidak lengkap. Tak lengkap. Larangan Allah tu tak lengkap. Bahkan 5 poin yang kita sebutkan ini 5 daripada, ada beberapa lagi poin. Kan, sebab tadi kata ada lagi ke Ustaz, maka saya letak 5 je. Kelima-lima ini ia berkaitan dengan dalaman. Ia berkaitan dengan dalaman. Hanya satu saja yang luaran, iaitu ahli maksiat. Yang kaum Nabi Lut tadi. Majoriti semua. Kalau tengok ayat 88 tadi, takut juga tu kan, dia tambah hanya lagi azab dia ni. Takut kita terlepas pandang, kita tak terfikir yang all this 5 point. Kita fikir ayat 89 tu. Memang teruk kita kalau itu yang kita nak highlightkan selepas ini. Kenapa? Sebab ayat 88 surah 16 saya disebutkan apa? Kenapa ditambah azab? Pertama dia engkar. Itu dah memang salah dah. Dah dapat dosa. Itu bukan kemudian orang kafir je. Engkar tu betul. Ustaz. Engkar tu termasuk orang Islam kadang ada masa dia engkar kan. Ada masa dia okey. Tu masuk kita sekali kan.
kafaru dua kan, sama dia orang bukan Islam dan juga orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia memang nak halang orang daripada buat baik ataupun beramal dengan agama Islam. Tak pelik lah. Tapi yang pelik adalah orang Islam, dia halang orang Islam daripada buat, nak menerapkan Islam dalam diri dia, dalam masyarakat ke, dalam keluarga ke, dalam apa, dia punya pentadbiran dan sebagainya. Itu pelik lah. Itu pelik. Maka sebab itu ayat 88 tu sebut, dia dah ingkar, dah satu salah. Dia halang diri dia daripada jalan Allah, dah salah. Dia halang orang lain daripada jalan Allah, dah salah. Kemudian ditambahkan azab, kenapa? Kerana yusidun, dia buat kerosakan. Apa kesan dia? Kesan dia lah, bila dia halang orang lain daripada buat baik juga, daripada tahu perkara yang benar, apa akan jadi? Akan jadi, dia akan kerosakan tu akan lebih meluas. Merebak. Kalau dia seorang tak solat, tak apa. Tapi dia hajar orang lain pun jangan solat juga. Dah jadi macam MLM pula. Dia macam MLM. Dia ambil duit orang, dia terima rasuah contohnya. Tak apa, bukanlah tak apa. Salah lah. Tapi dia pun ajak orang 10%. lain juga sama. 10%. Maka kerosakan yang dia buat itu sebab dah meluas. Sebab tu Allah zidnahum azab. Allah tambahkan kepada dia azab. Bukan dia buat atas diri dia, influence dia menyebarkan kerosakan itu juga di muka bumi. Sebab itu dalam ayat ni Allah kata la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Allah kata. Kenapa? Kerana kerosakan yang terjadi pada diri seseorang itu akan menyebabkan dia tersebar kepada orang lain yang akhirnya bumi ini akan rosak. Kita cerita sekarang tentang pembangunan di Malaysia yang masya-Allah hebat. Masya-Allah hebat. Tapi kalau kita cerita tentang masalah sosial anak-anak muda, hebat ke tak hebat? Lagi hebat. Lebih hebat. Lagi hebat. Hebat baik ke ataupun hebat yang tak baik? Hebat yang tak baik. Hebat tak baik. Kalau kita sebutkan dalam bahasa kita, anak-anak muda semakin apa? Bukankah kita sebut semakin rosak? Betul. Semakin liar. Maka itulah dia kerosakan yang terjadi daripada rosaknya orang yang telah menyebarkan kerosakan di muka bumi. Maka alam yang rosak, fizikal, kalau dia, maksud dia kalau bumi ini rosak, kan, dia bukan kerana bumi ini rosak tiba-tiba, tak. Dia kerana orang yang buat kerosakan. Ada orang yang buat kerosakan. Macam mana orang tu boleh buat kerosakan? Kerana dia dah, dalaman dia dah rosak. Maka sebab itu tersebarlah kerosakan itu di muka bumi. Maka sebab itu kalau nak repair, dia bukan repair yang fizikal. Dia kena repair orang tu. Masyarakat, rohani, contoh kerajaan, rohani. Kerajaan India contohnya. Dia nak membasmi masalah yang ada kat India adalah apa? Antaranya dia orang ni suka kencing merata. Suka kencing merata. So apa yang dia orang buat? Dia banyakkan tandas awam. Tapi jalan tak banyakkan tandas awam. Jalanlah sikit tapi masih lagi ramai yang kencing merata tempat. Apa yang dia buat? Kan? Dia nampak aja orang kencing, semua pergi sebat. Orang yang kencing di halayak ramai, kencing kat tempat-tempat awam ni lah, bukan kencing kat tandas. Kan? Maka bila dia repair orang yang kencing tu, akhirnya apa? Masalah tu berkurang. Tandas, dia buatlah tandas banyak mana pun, kalau dia memang dia tu memang jenis suka kencing merata, habit dia tak kisah pun tandas tu elok ke tandas tu baik, ada aircon pun dia tak kisah. Dia nak kencing, dia kencing je, dia tak kisah. Ini masalah macam kita, masalah habit suka buang sampah. Dan biar kereta kita bersih, jalan kotor tak apa. Buburlah tong sampah banyak mana pun. Tapi kalau masyarakat tu punya habit tu yang tak diubah, takkan selesai masalah tu. Maka kerosakan yang jadi di muka bumi yang kita lihat terzahir, dia masalah yang perlu ditangani adalah pada setiap diri itu. Maka setiap diri. Sebab itu Al-Quran dia fokus kepada kerosakan yang berlaku di dalam. Dia tak cerita banyak tentang kerosakan yang berlaku di luar. Baik. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ni, ayat yang kita bincangkan adalah ayat yang ke-11. Kan?
Ya. Kalau kita balik pada ayat yang ke-10, Allah sebut apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terjemahannya, di dalam hati mereka, iaitu golongan yang munafik itu terdapat penyakit. Maka Allah tambahkan lagi penyakit kepada mereka. Maka masalahnya adalah pada apa? Hati. Masalahnya adalah pada hati. Masalahnya adalah pada hati. Maka bila Allah larang, ayat kita hari ini ayat larangan. Allah kata jangan buat kerosakan di muka bumi. Maka yang pertama sekali kita nak melaraskan pandangan kita sama dengan sudut pandang yang Allah. Supaya apa? Supaya apa yang kita nak elak tu sama. Kadang kita duk elak, jangan buang sampah, jangan potong pokok, kan? Tapi kita dengan contoh, kita dengan Al-Quran tak bagi perhatian pun. Maka jadi tak orang tu orang yang mufsid, orang yang buat kerosakan? Jadi. Dia jaga alam beryaya tapi dia tak beriman dan tak buat baik pun. Jadi tak ada orang yang buat kerosakan? Jadi. Sedangkan Allah larang jangan buat kerosakan di muka bumi. Kenapa jadi macam tu? Sebab laras pandang tu tak sama. Sudut pandang tu berbeza. Sebab itu bila nak faham satu ayat, kita nak lihat dari sudut pandang Al-Quran dulu. Apa yang Allah cerita. Sebab ni arahan daripada Allah. So yang tahu tentang satu perkara tu, Allah sahaja. Maka bila kita nak tahu apa maksud kerosakan ataupun orang yang buat kerosakan, kita kena tahu apa yang Al-Quran maksudkan tentang orang yang buat kerosakan ataupun apa kerosakan itu. Barulah boleh kita nak elak dan nak repair. So kalau kita buat resolusi kita pada ayat ni ialah saya berazam untuk nak tanam pokok. Saya berazam untuk tak nak lagi mencemarkan air dan juga udara. Jadi Ustaz. Penuhi tak larangan dalam ayat ni? Tak. Tak terpenuh. Tak terpenuh pun. 100% pun belum tentu. Kerana itu bukan yang Allah sebutkan, Allah larang kerosakan yang Allah tak nak berlaku di atas muka bumi. Baik. Kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung. Ya saya. Habis lagi Ustaz? Belum. Ayat ini perbincangannya belum habis. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan ambil pada punca kepada perkara ini terjadi. Apakah kerosakan? 3 kerosakan utama yang terjadi pada diri manusia yang menyebabkan kerosakan ini terjadi dalam diri dia. Kita ada 3 nanti kerosakan. Ada lagi. Ini root cause rosak. Ini root cause. Ini yang punca. Saya nak laraskan kita punya minda dulu. Nak tengok orang-orang yang melakukan kerosakan ini dalam Quran, Allah masukkan apa? Kemudian baru kita akan kepada definisi kerosakan dari sudut definisi orang yang buat kerosakan tu dalam Quran. Orang barulah tu boleh sendiri. Hari ni saya ada masalah Ustaz. Ya saya. Saya ada masalah Ustaz. Masalah apa? Saya balik kampung baru ni. Taklah bila cerita macam ni kan. Soal. Saya difahamkan bapa saudara saya dia jadi pengedar kepada anak dia dan anak-anak saudara dia. Ni macam mana cerita nak buat ni Ustaz? Pengedar apa tu? Daun ketum? Dia ni tak main lah, ketum tak main lah. Itu dia dah merosakkan diri dia dan juga keturunan dia lah. Dia dah menghalang orang daripada jalan yang betul. Dia relax je Ustaz. Dia rupanya dia dah bertahun buat kerja ni Ustaz. Anak lingkup, anak saudara lingkup. Aduh, macam mana nak pergi tarbiyah orang macam ni Ustaz? Allahuakbar. Boleh kita nasihatkan, kalau tak ada kita doakan, sentiasa doakan dia. Itu je lah ya. Agar diberi hidayah. Tapi memang kita kena buat sesuatu semampu kita untuk menghalang kerosakan. Menghalang kerosakan yang sedang berlaku di bumi. Kita bukan cerita tentang Allah, kita cerita tentang diri kita dan dalam ahli keluarga kita. Kalau orang yang dalam ahli keluarga kita masih membuat maksiat, kita pandangkan maksiat ni benda maksiat ni, bayangkan benda yang teruk lah, minum arak ke dan sebagainya. Tapi masuk dalam maksiat adalah perkara-perkara apa saja dosa dan juga maksiat. Bukan dosa yang besar, dosa yang kecil. Itu semua masuk dalam maksiat. Kenapa maksiat masuk dia engkar ataupun lawan cakap. Itu semua masuk dalam maksiat. Dia tak nak buat baik, tak nak beramal soleh. Itu juga masuk dalam al-mufsid, orang yang membuat kerosakan.
dan itu mungkin berada dalam diri kita dan juga ahli keluarga kita yang kita nak kena Betul baiki kan? kerosakan yang sedang berlaku. Kenapa? Kerana Allah kata la tusidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Maka tugas kita sekarang, kita nak membasmi kerosakan yang sedang meluas, melata di bumi. Kita lakukan. Bahkan mungkin kita sendiri pun yang melakukan kerosakan tu, kita nak halang kerosakan daripada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan sikit-sikit kerosakan tu hilang, bumi ini akan menjadi makmur. Kita lihat pada zaman Nabi, zaman Khalifah Rashidin, adakah bangunannya hebat-hebat? Bangunannya tak hebat. Tetapi adakah hidup itu makmur? Semuanya hidup aman. Sehingga Allah kata, Nabi SAW sebutkan kurun yang terbaik. Terbaik maksudnya terbaik dari sudut apa? Adakah terbaik dari sudut ekonomi dan pembangunan? Tak. Terbaik segalanya. Terbaik di sudut Allah, terbaik di sisi Allah. Dari pandangan Allah. Kurun yang terbaik di sisi Allah, yang baik di sudut iman dia, di sudut amal soleh ialah kurun aku, kemudian orang yang datang selepas itu, kemudian orang yang datang selepas itu. Dan 3 kurun ini tak ada pun pembangunan yang terjadi, tak ada pun ekonomi yang hebat. Tapi Allah sebutkan kurun yang terbaik. Kenapa? Kerana tidak ada kerosakan yang berlaku di muka bumi. Kerosakan dari sudut apa? Itu nanti kita akan bincang dalam sesi minggu hadapan, insya-Allah. Ustaz, lepas tu Haji Syekh dululah. Silakan. Kejap ya, tak ada. Ustaz punya long term plan maknanya kita jadi perosak, kita nak tahu apa sebabnya dan apa dia punya obat dia. Gitu ke Ustaz? Betul. Ya. Betul. Kita nak tahu pertama, bila kita cerita tentang satu tajuk, kita nak tahu Quran sebut apa tentang perkara itu. Kemudian kita nak tahu punca dia, kemudian kita nak keluar solusi apa yang perlu kita buat berdasarkan masalah ataupun punca-punca tersebut, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Apa penaltinya Allah akan bagi pada orang yang melakukan kerosakan ni? Itu pun nak masuk juga kan Ustaz? Hukuman dia lah. Hukuman kepada orang yang melakukan kesan akibat. Hukuman ya, hukuman dia. Kita akan sentuh nanti insya-Allah hukuman Ustaz, especially kalau macam dia yang buat mulakan, lepas tu benda tu menyebar, orang yang memulakan tu banyak ke dapat balasannya nanti Ustaz? Betul. MLM. Sudah tentu. Kita akan sentuh nanti. Nanti insya-Allah kesan kerosakan yang seseorang itu mulakan. Kesan kerosakan yang seseorang itu mulakan. Kita akan sentuh nanti insya-Allah. Okey. Kalau jika ada apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk nanti boleh tuliskan di grup kita insya-Allah, ataupun ada apa-apa input mengenai tajuk ini, saya mohon untuk kita kongsi bersama-sama. Insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat ini. Kita dah lebih masa. Semua maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi